Nampak macam nak tambah. nampak macam nak tambah. Dia sentiasa digambar-gemburkan seolah-olah macam ustaz ni Rora versus Imam Syafi'i. Sedangkan bukan Rora versus Imam Syafi'i. Imam-imam lain yang berbeza pendapat dengan Imam Syafi'i. Lepas tu dia persoalan kita. Hang siapa nak pilih-pilih ni? Hang ni who are you nak tarjih-tarjih ni? Saya bukanlah siapa-siapa. Tapi orang minta kita mengajar. Kita mengajarlah. Kebetulan pula Datuk Mufti lantik jadi AJK Fatwa. Adalah sikitlah kemampuan untuk buat penilaian dan sebagainya. Tapi kadang-kadang apabila kita membaca kitab fiqh, katalah kita tak mau tarjih. Tapi kalau kita baca kitab mazhab Syafi'i sendiri pun, kita akan berdepan dengan khilaf yang kita terpaksa buat pilihan. Kan? Kita terpaksa buat pilihan juga. Contohlah, kita buka kitab Imam Baihaqi dalam Sunan Kubra. Dalam masalah sapuan kepala ketika ambil wudu. Berapa kali nak sapu? Kalau tengok dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, 3 kali sapu. Tapi Imam Baihaqi dalam masalah ini, walaupun dia itu adalah kita boleh kata tonggak lah dalam hadis ketika dia menghuraikan ataupun menyusun kitab Sunan Kubra tu, jasa dia besar kepada mazhab Syafi'i kerana menghimpunkan riwayat-riwayat yang digunakan oleh mazhab Syafi'i sebagai dalil. Tapi dalam masalah sapuan kepala, dia ada menyebutkan pandangan yang sedikit berbeza daripada pegangan mazhab dia. Dah ada 2 pendapat tu. Dah ada 2 pendapat. Katalah satu orang dia baca kitab Sunan Kubra, dalam masalah dia kata, saya nampak Imam Baihaqi ni punya pandangan tepatlah daripada pandangan ulama lain dalam mazhab Syafi'i. Adakah dia sesat dalam masalah tu ataupun biadab dalam masalah tu? Baca kitab Majmu' pun sama. Imam Nawawi juga ada ikhtiarat dia. Takkanlah satu orang apabila mengikut Imam Ibn Hajar Haytami jadi elok, tiba-tiba ikut Imam Nawawi yang tak sama dengan Ibn Hajar Haytami tiba-tiba jadi sesat. Sedangkan dua-dua tu kita kata adalah ulama besar yang dianggap sebagai tonggak dalam mazhab Syafi'i. Jadi sebab itu saya melihat bila kita biarkan benda ini subur dalam masyarakat, tomahan demi tomahan, tuduhan demi tuduhan, serangan demi serangan atas benda yang tak jadi isu pun, ia akan memandulkan orang-orang yang ingin mengaji agama ataupun belajar agama. Kadang-kadang dia bersuka juga umat mandul ni sebab dia boleh ambil kesempatan kan, mungkin. Tapi itulah, kita tak boleh biarkan. Kerana universiti bila kita ada pengajian fiqh di universiti peringkat tinggi lah, bukan lagi sekolah dah, sampai universiti dah, buat master, buat PhD, mestilah ada tarjihan, mestilah ada orang kata apa, pemilihan pendapat. Takkan kita tak bagi dengan kata kau ni belum sampai lagi, kau belum mimpi jumpa Nabi lagi, kau jangan nak pergi tarjih. Who are you? Itu yang kadang-kadang kita rasa macam kita nak bawa umat ni ke mana? Kan? Kita nak bawa umat ni terus menjadi mandom ataupun kita nak pergi kepada ke arah yang lebih akademik. Berikan dia ruang untuk dia berbahas, berikan dia ruang, tapi dengan disiplin lah. Maksudnya dengan, kita boleh kata, sound argument, hujah-hujah yang valid. Jadi kalau dia telah memberikan hujah-hujah yang valid, kita tak setuju, kita bagi tahu kat dia kita tak setuju. Kita bukan attack peribadi dia, tapi kita hanya sebut kita bertarung idea. Kan, kita sebut kita bertarung idea. Sebab tu Datuk Mufti selalu pesan dekat kami, dalam masalah peribadi yang orang sebarkan aib tertutup apa semua ni, kita jangan masuk campur. Kita lebih kepada pergi medan kepada isu idea, hujah. Tengok pandangan dia, kita tak setuju dengan pandangan dia, kita kritik pandangan dia tu. Nak belajar di mana ke, sijil apa ke, kita tak ambil kisah sangat. Sebab ni dah jadi mufti dah ni, ada orang duk petikai lagi sijil dia. Kalau kita nak petikai sijil orang, kita boleh petikai sijil apa yang dia ada, tapi kita tak boleh buat, kita tak mau buat kerana ini bukan cara kita. Dan kita tahu belajar ni bukan semestinya mesti ada sijil. Kerana ada orang dia belajar yang tidak formal dan menjadi alim. Banyak ada 4 senawi je. Kan? Kita tak mau mainlah kad itu. Lagi orang marah kat saya pula, orang kata saya berbangga-bangga. Demi Allah, ini bukan tujuan saya. Saya nak sebut, berhentilah mempertikaikan peribadi orang, serangan terhadap personal. Kalau kita nak bertarung hujah, bertarung idea. Inilah yang akan hatu burhanakum. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kadang-kadang kita duk pergi kata kat orang kataan yang tak elok dengan hinaan.
Satu hari nanti apa-apa Allah patah balik kat kita. Ya. Dengan cara yang kita tersangka dan tak sangka. Hati-hati ya. Betul.